Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4, bab 10 nombor indeks dalam bahagian yang kedua. Okey, apakah indeks gubahan? Okey, indeks gubahan simbolnya ialah I bar. Okey, ada bar di atasnya. Ia adalah nilai purata bagi semua nombor indeks, mengambil kira kepentingan bagi setiap item yang terlibat. Okey, jadi ini akan melibatkan lebih daripada satu nombor indeks dan dia akan mengambil kira kepentingan bagi item tersebut. Jadi kita mungkin ada beberapa jenis bahan ataupun item yang terlibat untuk pengiraan nombor indeks tadi. Ini adalah gambaran sebenar bagi indeks harga pengguna yang kita lihat pada awal video tadi. Dia akan melibatkan indeks harga bagi beberapa item. Okey, indeks gubahan sama dengan hasil tambah bagi IW, indeks harga darab dengan pemberat. Okey, W ialah pemberat per dengan hasil tambah bagi pemberat. Jadi I ialah nombor indeks dan W ialah pemberat. Pemberat ni mewakili kepentingan item tersebut. Okay, mungkin dalam beberapa kumpulan bahan ada bahan yang mempunyai kepentingan yang lebih tinggi berbanding bahan yang lain. Jadi itu juga diambil kira untuk pengiraan indeks gubahan. Okey, pemberat boleh diberikan dalam bentuk bilangan secara terus. Kalau diberikan dalam bentuk jadual, kita diberi terus pemberatnya, ataupun diberi dalam bentuk peratus, ataupun diberi dalam bentuk jisim, ataupun dalam bentuk nisbah ABC, ataupun dalam bentuk carta pie ataupun carta bar. Jadi dalam soalan nanti kita akan jumpa pelbagai jenis ataupun pelbagai bentuk nilai yang mewakili pemberat. Jadi kita perlu tentukan dahululah pemberatnya berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, menentukan dan mentafsir indeks gubahan, contoh yang ke-8. Jadual di bawah menunjukkan harga dan peratus bagi 3 sumber yang merupakan komponen makanan seimbang dalam kehidupan harian kita. Okay, sumber yang utama iaitu daging, sayur dan buah. Okay, harga per kg pada tahun 2016 dan 2018. Jadi telah disenaraikan di sini. Dan peratus. Okay, jadi seperti yang kita telah ketahui tadi, peratus ni menunjukkan pemberat. Sepatutnya kalau dia diberikan dalam bentuk peratus, bermaksud hasil tambahnya mestilah 100. Okay, jadi jumlah dia wajib 100. Okey, hitung indeks gubahan bagi sumber makanan tersebut pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Okey, jadi indeks gubahan ni akan mengambil kira semua jenis sumber. Pertama sekali kita akan hitung indeks bagi setiap sumber. Okey, jadi di sini kita belum ada lagi indeks harga bagi setiap jenis sumber tu, iaitu daging, sayur dan buah. Okey, kita akan hitung dulu. I daging. Indeks harga bagi daging ialah 10/8 darab 100 dapat 125. I sayur sama dengan 120 dan I buah sama dengan 140. Kita akan tuliskan balik di bahagian tepi, kita masukkan satu lagi lajur. Okay, 125, 120 dan 140. Jadi lebih mudah untuk kita lihat. Ini ialah I tahun 2018 berasaskan 2016. Okay, seperti soalan. Tapi ini adalah secara berasingan. Okay, ini indeks bagi setiap satu sumber. Okey, jadi kita akan hitung indeks gubahan dengan menggunakan rumus yang telah diberi. Okey, 125 darab 20. Maksudnya kat sini ialah I darab dengan pemberatnya 20. 125 darab 20 tambah 120 darab 45 tambah 140 darab 35 per dengan jumlah pemberat, iaitu kalau diberikan dalam peratus, bermaksud jumlahnya mestilah dalam 100. Okey, jadi jumlah keseluruhannya mestilah 100. Jadi 12,800 per 100 sama dengan 128. Okey, contoh 9. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 3 jenis keperluan asas manusia. Okey, jadi kita ada keperluan kat sini, pakaian, makanan dan sewa rumah. Indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 2016. Okey, jadi telah diberikan di sini dan pemberatnya 7, 8 dan 5. Okey, berdasarkan analisis awal kita, kalau kita lihat untuk makanan, pemberatnya lebih tinggi berbanding pakaian dan sewa rumah. Terangkan perubahan indeks gubahan jika pemberat makanan dan sewa rumah ditukar gantikan. Okey, maksudnya
pemberat bagi makanan dan sewa rumah kita gantikan. Seterusnya, hitung indeks gubahan asal dan baharu untuk mengesahkan jawapan anda. Okey, jadi kalaulah kita tukarkan pemberat bagi makanan dan sewa rumah. Okey. Jadi kalau kita gantikan kat sini, makanan dah jadi 5, sewa rumah dah jadi 8. Jadi apa yang berlaku? Dijangka indeks gubahan baharu akan berkurangan. Kenapa dia akan berkurang? Indeks gubahan akan mengambil kira semua nombor indeks atau indeks harga dan dia akan didarabkan dengan pemberatnya. Jadi apabila pemberat bagi satu nombor indeks yang paling besar kat sini 135, okey, tapi nombor indeksnya telah menjadi kecil, berkurangan, maka secara keseluruhan indeks gubahan akan berkurang. Okey, pada asalnya makanan mempunyai indeks harga dan pemberat terbesar. Iaitu makanan adalah keperluan paling asas seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, kemudian apabila pemberat berkurang, makanan memberi pengaruh terbesar dalam indeks gubahan secara keseluruhan. Jadi oleh kerana nilai indeks harga bagi makanan paling besar tapi didarabkan dengan nilai yang paling kecil dalam jumlah pemberat, jadi secara keseluruhan nilai indeks gubahan akan menurun ataupun berkurang. Okey, kita akan mengira indeks gubahan yang asal. Okey, yang asal kita akan gunakan pemberat 785. Okey, jadi kita akan masukkan dalam rumus dan kita akan dapat indeks gubahan asal ialah 121.55. Untuk indeks gubahan yang baharu, apabila kita gantikan, ditukar gantikan pemberat makanan dan sewa rumah tadi. Okey, jadi saya highlight dengan warna merah di sini. Okey, apa yang berlaku? Nilai indeks gubahan yang baru akan menurun ataupun berkurang yang menjadi 119.15. Okey, jadi ini menunjukkan dia berkurang. Okey, seterusnya kita masuk kepada standard pembelajaran yang terakhir iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Okey, untuk penyelesaian masalah ni sebenarnya dalam silibus KBSM, bab nombor indeks diuji dalam kertas 2 bahagian C. Okey, hanya di dalam soalan tersebut sahaja. Okey, jadi saya akan gunakan dua contoh daripada soalan SPM. Yang pertama ialah tahun 2017 dan satu lagi nanti menyusul ialah tahun 2015. Okey, kedua-duanya ada sedikit perbezaan. Jadi saya boleh bincangkan di sini bentuk soalan bagi soalan nombor indeks. Okey, contoh 10. Jadual di sebelah menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis bahan A, B dan C yang digunakan dalam penghasilan sejenis berbola ikan. Okey, jadi kita lihat di sini ada bahan A, B dan C. Okey, harga per kg pada tahun 2016, yang ini ialah 2014. Kemudian diberikan indeks harga pada tahun 2016 berasaskan 2014. Okey, telah diberikan tapi cuma ada X kat sini, kita tak ketahui lagi. Dan pemberatnya telah diberikan 50, 20 dan 1. Okey, jadi nampak di sini 1 ni terlalu kecil. Okey, menunjukkan bahawa bahan C ni mempunyai kepentingan yang sangat rendah. Okey, soalannya, soalan A, harga bahan B menokok sebanyak 20% dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Nyatakan nilai X dan cari nilai Y. Okey, jadi untuk soalan A kita akan fokus pada bahan B sahaja. Okey, untuk soalan B, hitung indeks gubahan bagi kos membuat berbola ikan pada tahun 2016 berasaskan 2014. Okey, kita akan hitung indeks gubahan yang mengambil kira semua indeks harga. Okey, soalan C, diberi bahawa indeks gubahan bagi kos membuat berbola ikan meningkat sebanyak 40% dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Okey, muncul satu lagi tahun iaitu tahun yang sebelum daripada 2014 iaitu tahun 2012. Jadi dari 12 ke 16 ada peningkatan sebanyak 40%. Okey, soalan yang pertama, hitung indeks gubahan bagi kos membuat berbola ikan pada tahun 2014 berasaskan 2012. Okey, jadi dia tanya satu indeks gubahan tahun yang sebelumnya. Soalan yang kedua, kos membuat sebiji berbola ikan ialah 10 sen dalam tahun 2012. Cari bilangan maksimum berbola ikan yang boleh dihasilkan menggunakan peruntukan sebanyak RM80 pada tahun 2016. Okey. Jadi pertama sekali kita akan, untuk soalan A kita akan fokus pada bahan B saja. Okey, harga bahan B menokok sebanyak 20%. Okey. Jadi bermaksud kita lihat indeks harga di sini, kita terus boleh nyatakan bahawa indeks harganya ialah 120. Okey, kerana ada peningkatan 20%,
dari tahun 2014 ke tahun 2016. Okey, jadi mudah saja. Kita boleh nyatakan saja berdasarkan maklumat yang diberi. Kita gantikan nilai X tadi dengan 120. Okey, seterusnya untuk soalan A2 iaitu mencari nilai Y. Okey, Y ni ialah harga pada tahun 2014. Jadi kita akan gunakan rumus indeks harga, gantikan semua nilai dan kita akan dapat Y sama dengan RM2.50. Seterusnya soalan B. Hitung indeks gubahan bagi kos membuat bobola ikan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2014. Okey, jadi untuk indeks gubahan kita perlukan ketiga-tiga indeks harga. Okey, bagi tahun 2016 per 2014. Okey, gunakan rumus indeks gubahan. Okey, yang ini soalan direct ataupun straightforward. Jadi kita akan gunakan rumus dan gantikan dengan nilai-nilainya dan kita akan dapat indeks gubahan ialah 130. Okey, bagi soalan C, diberi bahawa indeks gubahan bagi kos membuat bobola ikan meningkat sebanyak 40% dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Okey, jadi seperti yang kita telah ketahui tadi, kalau kita lihat maklumat asal hanya ada 2014 dan 2016. Tiba-tiba muncul satu lagi tahun yang sebelumnya iaitu 2012. Dan telah diberikan bahawa kos membuat bobola ikan meningkat sebanyak 40%. Dari 2012 ke 2016. Jadi yang itu akan melompat ke 2016. Okey, 2012 melompat ke 2016, meningkat sebanyak 40%. Okey, jadi ini adalah maklumat yang kita dah peroleh tadi, yang kita telah kira indeks gubahan 2016 per 2014. Okey, kita terus ambil sebagai 130 kerana ini adalah kos membuat bobola ikan. So kita dah tak ambil kira sebagai bahan ABC tadi. Itu adalah setiap satu bahan secara terperinci untuk menghasilkan bobola ikan. Jadi kita terus ambil 130 sebagai indeks harga bagi 2016 per 2014. Okey, satu lagi maklumat ialah 140 iaitu indeks harga 2016 per 2012 seperti maklumat yang telah diberikan. Okey, jadi soalan dia ialah hitung indeks gubahan bagi kos membuat bobola ikan pada tahun 2014 berasaskan 2016. Jadi yang di sini yang kita belum ketahui. Okey. Jadi kita gunakan template tadi. Kita masukkan nilai 140, X dan 130 dan kita hitung nilai X sama dengan 107.69. Seterusnya soalan C2. Okey, kos membuat sebiji bobola ikan ialah 10 sen dalam tahun 2012. Okey, cari bilangan maksimum bobola ikan yang boleh dihasilkan menggunakan peruntukan sebanyak RM80 pada tahun 2016. Okey, jadi sekarang ni kita hanya fokus pada 2 tahun iaitu 2012 dan 2016 dan indeks harga ataupun indeks gubahan 140 tadi. Kita akan gunakan rumus indeks harga. Okey, kita akan gantikan dengan nilai-nilai yang telah diberi iaitu 140 sama dengan P 2016 yang kita nak cari. Okey, per dengan 10 sen. Okey, yang ini dalam sen darab dengan 100 dan kita hitung kita akan dapat harganya pada tahun 2016 ialah 14 sen sebiji. Jadi dengan peruntukan sebanyak RM80, berapa biji yang kita akan dapat? Bilangan maksimum bobola ikan, jadi kita akan hitung 80 per dengan 0.14. Jadi kita kena tukar balik dalam RM. Okey, yang ni kena berhati-hati sikit. Okey, sebab tadi soalan diberikan dalam RM, jadi kita perlu tukarkan jawapan tadi 14 sen tukar kepada RM dan kita akan dapat 571 biji. Okey, sebenarnya bila kita tekan kalkulator 80 bahagi 0.14 kita akan dapat dalam perpuluhan. Tapi dia nak nilai maksimum, jadi kita cuma ambil integernya saja, nombor bulat iaitu 571. Okey, nombor perpuluhan belakang ni dia tak cukup untuk menghasilkan satu bobola ikan. Jadi oleh kerana soalan ni tanya bilangan maksimum, jadi kita akan ambil 571 lah. Kita tak boleh genapkan dia jadi menjadi 572 sebab tak cukup lagi satu. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 11 SPM 2015. Kertas 2 bahagian C. Jadual di sebelah menunjukkan indeks harga bagi tahun 2013 dan 2015 berasaskan tahun 2011. Okey, kita lihat kat sini 13 per 11, 15 per 11. Bagi 3 bahan A, B dan C yang digunakan untuk membuat sejenis kasut. Soalan A, harga bahan C pada tahun 2011 ialah RM12 dan harganya pada tahun 2015 ialah RM15.60. Cari nilai M di sini dan harga bagi bahan C pada tahun 2013.
Okey, jadi kita akan fokuskan pada bahan C sahaja dulu untuk soalan A. Untuk soalan B, indeks gubahan untuk kos pengeluaran kasut itu pada tahun 2013 berasaskan tahun 2011 ialah 106.7. Nisbah bahan-bahan A, B dan C yang digunakan ialah nisbah 2 kepada H kepada 3. Okey, jadi 2H dan 3. Untuk A 2, B H dan C ialah 3. Cari yang pertama, nilai H, dan yang kedua, harga sepadan bagi kasut itu pada tahun 2011 jika harga kasut itu pada tahun 2013 ialah RM58.20. Soalan C, cari indeks harga bagi bahan B pada tahun 2015 berasaskan tahun 2013. Jadi kita akan fokus pada bahan B saja nanti. Okey, untuk soalan A, jadi kita akan fokus pada bahan C saja. Okey, cari nilai M. Okey, apa maklumat yang telah diberi? Harga pada tahun 2011 ialah RM12 dan harganya pada tahun 2015 ialah RM15.60. Jadi kita fokuskan pada laju yang hujung ni. Okey, 2015 per 2011. Jadi kita akan gunakan rumus indeks harga. Jadi tuliskan dulu maklumat dan gunakan rumus indeks harga M sama dengan 15.60 per dengan 12 darab 100. Jadi M sama dengan 130. Okey, jadi kita tuliskan semula M sama dengan 130, kita gantikan dalam jadual. Okey, seterusnya untuk yang soalan kedua, tuliskan maklumat harga bagi bahan C pada tahun 2013. Jadi sekarang ni tadi kita dah cari yang pada bahagian 15 per 2011. Jadi sekarang kita beralih ke lajur yang tengah. Kita nak cari harganya pada tahun 2013. Okey, oleh kerana telah diberikan indeks harga dan harga pada tahun 2011 telah diberi, iaitu RM12. Okey, jadi kita gunakan rumus indeks harga dan kita akan dapat P 2013 sama dengan RM13.20. Seterusnya soalan B, indeks gubahan untuk kos pengeluaran kasut itu pada tahun 2013 berasaskan tahun 2011 ialah 106.7. Nisbah bahan-bahan A, B dan C yang digunakan ialah 2H dan 3. Cari nilai H. Apabila diberikan pemberat, okey, sebenarnya nisbah ni adalah pemberat seperti yang kita telah ketahui tadi. Jadi seeloknya kita akan tulis pada jadual tersebut. Kita akan fokuskan pada bahagian 2013 per 2011 dan nilai pemberatnya ialah 2H dan 3. Okey. Jadi supaya kita lebih mudah untuk lihat dan membuat pengiraan. Okey, kita akan gunakan rumus indeks gubahan iaitu 106.7 sama dengan, okey, jadi yang pertama kita lihat untuk bahan A, 106 darab 2 tambah 105 darab H tambah 110 darab 3 per dengan 2 tambah H tambah 3. Jadi kita akan susun semula persamaan tersebut dan kita akan selesaikan dan kita akan dapati H sama dengan 5. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua, harga sepadan bagi kasut itu pada tahun 2011 jika harga kasut itu pada tahun 2013 ialah RM58.20. Okey, pada tahun 2011 harga belum diketahui, P 2013 RM58.20 dan I ialah 106.7. Jadi kita akan gunakan harga kasut. Jadi sekarang ni telah diberikan harga kasut, kita tak lihat lagi pada setiap bahan satu persatu. Kita akan lihat I ni sebagai satu nilai keseluruhan. Jadi I yang kita gunakan ini sebenarnya ialah daripada indeks gubahan tadi. Okey, gunakan rumus indeks harga. Gantikan semua nilai dan kita akan dapat harga kasut pada tahun 2013 ialah RM54.55. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, soalan C. Cari indeks harga bagi bahan B pada tahun 2015 berasaskan tahun 2013. Okey, jadi kita lihat pada bahan B sahaja. Okey, memandangkan kita ada 3 tahun. Okey. Sekarang ni kita nak lihat indeks harga bagi 2015 berasaskan 2013. Kalau lihat di sini, perkaitannya hanyalah 2013 per 11 dan 2015 per 2011. Jadi macam mana kita nak kaitkan 2015 dengan 2013? Okey, jadi kita akan gunakan rajah untuk 3 tahun tadi. Okey, kita akan gunakan template tersebut. Senaraikan ketiga-tiga tahun, 2011, 13 dan 15. Okey, tuliskan maklumat yang kita ketahui. 2013 per 11 ialah 105. Dan 2015 per 2011 ialah 125. Okey, jadi yang ini yang kita tak tahu. Kita akan cari, gunakan template tadi, masukkan dalam setiap petak tersebut dan kita kira X sama dengan 119.5.
Jadi kita telah habis membincangkan tentang bab 10 nombor indeks. Kebanyakan soalan yang diberikan dalam kertas 2 bahagian C ni lebih kurang sama. Cuma ada mungkin sedikit perbezaan dan saya telah menunjukkan contoh paling mudah untuk kita menyelesaikan masalah nombor indeks yang melibatkan 3 tahun. Okay, jadi kita terus gunakan sahaja rajah ini dan kita boleh gunakan template untuk mengisikan tempat kosong supaya ia lebih mudah. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Asnul untuk mendapatkan video-video baru yang akan datang. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.